Okey, baik, itu ramalan cuaca hari ini. Pastikan anda rancang perjalanan anda pada sebelah petang ataupun malam untuk memastikan agar kelancaran perjalanan anda itu dapat diteruskan dan anda boleh melakukan segala aktiviti yang anda rencanakan. Pada pagi hari ini, kita nak kongsi pada anda berkenaan dengan ujian saringan kesihatan wanita. Jadi kepada ibu-ibu yang sedang menonton sekarang ini, pastikan anda berikan tumpuan anda ke arah televisyen sekarang ini. Kita nak berkongsi berkenaan kesihatan anda semua. Jadi, selamat pagi saya ucapkan lebih dahulu. Saya perkenalkan iaitu ahli farmasi Watsons. Selamat pagi kepada Nur Fadila binti Muhammad ataupun kita panggil sebagai Puan Dila. Apa khabar selamat pagi? Alhamdulillah. Okey, saya merupakan dimaklumkan Puan Dila merupakan ahli farmasi di Watsons Pavilion Bukit Jalil. Ya, betul. Okey, jadi kalau ke sana mungkin anda boleh ketemu ataupun bertemu dengan Puan Dila. Okey, secara ringkas lebih dahulu kita nak cerita berkenaan dengan apakah antara penyakit-penyakit yang wanita di luar sana boleh berikan tumpuan sebelum kita pergi ke arah ujian saringan dan sebagainya. Okey. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM dan juga rancangan Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput saya pada pagi ini. Okey, betul Syahada, itu kebanyakannya kaum wanita setelah saja mereka mendirikan rumah tangga, mereka lebih memberikan perhatian ataupun lebih fokus kepada pasangan, suami dan juga kepada anak-anak, sehingga mereka mengabaikan kepada kesihatan sendiri, penampilan diri, dan setelah sahaja mereka meningkat usia, mereka lebih mudah untuk mendapat ataupun menghidapi penyakit serta mendapat sakit-sakit minor, contohnya sakit belakang, sakit tulang sendi dan juga sebagainya. Okay. Jadi kita fokus kepada untuk kesihatan tulang, yang mana kita berbalik kepada pembentukan semula jadi tulang, iaitu dia melibatkan proses penyerapan tulang lah, yang mana ia terjadi apabila sel autoklas ini akan meriliskan kalsium ataupun ia akan melepaskan kalsium ke dalam aliran darah. Ini adalah proses semula jadi, natural pace, natural process lah, yang mana sememangnya akan terjadi kepada semua orang. Yang mana proses ini sendiri ia merupakan keperluan kepada metabolik badan kita juga. Tetapi proses ini ia boleh terganggu dan juga terbantut apabila seseorang itu kekurangan kalsium. Yang mana ia boleh menyebabkan tulang seseorang itu mudah rapuh, retak dan juga mudah berliang. Yang mana ia boleh menyebabkan seseorang itu untuk menghidapi penyakit tulang iaitu osteoporosis. Saya rasa penyakit ini sudah familiar dalam kalangan masyarakat kita, yang mana ia berlaku apabila seseorang itu secara beransuran ia kehilangan banyak jisim tulang ataupun kepadatan tulang, serta dia juga terganggu proses penyerapan tulang, ataupun lebih teruk sekali ia kehilangan kedua-duanya secara serentak, yang mana ia boleh menyebabkan apabila dia terjatuh ataupun terhentak, mudah untuk dia mengalami patah, tulang yang patah, retak dan juga sebagainya. Lebih-lebih lagi pada kaum geriatric iaitu elderly, yang mana mereka lebih banyak kehilangan jisim tulang dan menyebabkan mudah fracture jika mengalami hentakan ataupun terjatuh. Okey. Jadi kita dah berkongsi berkenaan risiko penyakit yang akan dihidapi oleh wanita yang tidak menjaga kesihatan mereka, terutamanya berkenaan kesihatan tulang. Jadi apakah antara ujian saringan yang boleh dilakukan untuk wanita di luar sana untuk mengenal pasti tahap kesihatan tulang mereka? Okey, sebenarnya mereka boleh saja pergi berjumpa dengan doktor untuk kita tengok, mungkin melakukan X-ray jika ada fracture ataupun sebagainya. Itu adalah bahagian diagnosis lah. Itu anda boleh berjumpa dengan pakar kesihatan ataupun doktor anda. Dan untuk bahagian farmasi, yang mana anda boleh mencuba pengamalan vitamin, pengambilan vitamin ataupun suplemen seawal remaja lagi, bagi untuk kita prevent ataupun menghalang daripada mereka untuk mendapat penyakit setelah meningkat usia ataupun di masa muda. Setelah mereka mendapat penyakit juga mereka boleh mengamalkan vitamin ataupun suplemen, kerana pengambilan ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan progression. So itulah sedikit sebanyak yang anda boleh dapatkan nasihat daripada farmasi, dan contohnya vitamin yang anda boleh dapatkan ialah kalsium dan juga vitamin D, yang mana kedua-dua gabungan vitamin ini iaitu dia berfungsi bersama, yang mana dia ada synergistic effect lah, yang mana dia dapat menguatkan tulang serta mengekalkan struktur rangka badan. Kalsium fungsinya sendiri adalah untuk membina
tulang, mengekalkan tulang dan juga untuk mengekalkan struktur rangka badan kita. Manakala vitamin D itu sendiri adalah untuk menyerap kalsium dengan lebih berkesan. Okey, kita lihat contoh kepada golongan A dan juga B. Yang mana A, kalsium, ia mungkin mengamalkan lebih kurang konsisten secara selama 6 bulan dan baru dinampak kesan. Manakala B, ia consistently ambil kalsium dan juga vitamin D selama 3 bulan sudah nampak kesan. Jadi penyerapan kedua-dua golongan ini sangat berbeza. Okay. Itu adalah dari segi pengambilan vitamin. Okey. Selalunya vitamin suplemen ni dia datang dalam bentuk pil kan, tapi tak semua wanita ataupun masyarakat di luar sana boleh telan buat pil. Ya, betul. Jadi apa alternatif lain yang boleh diambil untuk meningkatkan kadar kalsium dan vitamin D dalam badan mereka? Okey. So kalsium ni dia wujud dalam pelbagai bentuk lah. Dalam pil, tablet dan juga dalam bentuk susu. Sedia maklum kita tahu susu juga mengandungi kalsium. Terutamanya bagi wanita hamil. Okay, wanita hamil dia perlukan lebih nutrisi tambahan berbanding dengan orang normal. Disebabkan dia perlu bekalkan nutrisi itu kepada kandungan dan juga kepada diri sendiri. Jadi nutrisi itu perlulah lebih daripada orang normal. Begitu juga dengan kaum wanita yang telah memasuki ke fasa menopause, yang mana mereka juga kehilangan banyak jisim tulang dan memerlukan lebih kalsium daripada orang normal. Okey, ujian saringan untuk wanita ni ada banyak sebenarnya, bukan tulang saja. Kanser umpamanya antara yang perlu dijalani ujian saringannya. Jadi kalau Pandila boleh kongsikan apakah antara selain pergi saringan ada tak alternatif lain untuk wanita di luar sana mengesan kehadiran kanser dan sebagainya? Okey. Iaitu kita lebih kepada diagnosis, ya, mana lebih kepada doktor. Okey, yang mana anda perlu berjumpa dengan doktor anda untuk kita diagnos. Jika anda terdapat rasa macam keliru dengan simptom-simptom yang anda alami, anda boleh terus berjumpa dengan doktor anda untuk melakukan lebih pemeriksaan yang dengan lebih terperinci. Tetapi pada skop farmasi, bidang farmasi, anda boleh sahaja berbincang dengan pakar kesihatan ataupun dengan farmasis anda untuk kita bincangkan apakah vitamin ataupun suplemen yang anda boleh amalkan untuk kita kekalkan kesihatan. Lebih-lebih lagi bagi kaum wanita, dia berkaitan dengan hormon dan sebagainya. Okey, adakah ubat-ubatan yang dibekalkan ataupun dikongsi oleh farmasis ini perlu mendapat preskripsi daripada doktor terlebih dahulu, atau mereka boleh terus saja berjumpa dengan ahli farmasi untuk dapatkan ubat-ubatan ini? Okey, so sebenarnya ubat-ubatan ni dia banyak kategori lah. Kita ada kategori B, kategori C, yang mana kita kenali sebagai poison C. Okey, poison C ni sebenarnya tidak memerlukan prescription daripada doktor, yang mana anda boleh saja pergi ke mana-mana farmasi berdekatan. Contohnya seperti ubat sesama, ubat batuk, ubat demam dan sebagainya. Itu just pergi walk in saja ke farmasi dan anda boleh konsult dengan farmasi apa simptom-simptom yang anda alami, dan seterusnya farmasi boleh suggestkan yang mana sesuai untuk anda lah. Okey, contohnya seperti poison B, yang itu adalah poison B yang tu memang kita memerlukan prescription daripada doktor lah. Contohnya seperti antibiotik oral antibiotik, kemudian ubat-ubatan untuk penyakit yang serius, contohnya ubat-ubatan untuk darah tinggi, untuk kolesterol, penyakit jantung, and then untuk ubat cair darah dan sebagainya, lebih kepada serius lah. Okey, di hadapan kita ni kita ada dua jenis suplemen yang berbeza. Satu ni Primrose Oil. Dulu pernah trending Primrose Oil ni, semua duk beli sampai stok habis dekat pasaran kan. Sekarang ni Watson ada keluarkan Primrose Oil, keluaran jenama Watson sendiri, dan juga ini vitamin untuk tulang wanita. Kalau boleh kongsikan berkenaan dengan dua produk ini. Okey, so untuk yang kalsium dan juga vitamin D ni, selalunya patient ataupun customer dia, bila dia walk in saja ke farmasi, dia akan tanya berapa yang diorang perlukan untuk sehari. Maksudnya recommended daily intake berapa. Sebenarnya untuk lelaki dan juga wanita, mereka dalam lingkungan 19 ke 50 tahun, mereka memerlukan 1000 mg kalsium. Okey, dan juga vitamin D sebanyak 400 IU. Okey, so untuk Watsons ini sendiri kita hasilkan strength-nya ialah
iaitu untuk kalsium itu kita hasilkan sebanyak 360 mg dan juga vitamin D sebanyak 200 IU. Jadi pengambilannya ialah untuk kita cukupkan dos daily intake untuk sehari ialah lebih kurang 1 ke 3 kapsul sehari lah. Itu bergantung kepada strength. Setiap jenama dia ada berlainan strength. Jadi anda perlu dapatkan nasihat daripada farmasi untuk dapatkan dos yang sesuai untuk anda. Contoh kalau macam ini untuk cukupkan sehari 1 hingga ke 3 kapsul. Tidak kisah sama ada sebelum makan, semasa ataupun bersama makanan ataupun selepas makan. Bergantung kepada kondisi kesihatan masing-masing lah. Tapi puasa ni macam mana ni kalau sehari 3 kapsul makan? Okey, sebenarnya ubat-ubatan dengan suplemen vitamin lain. Okey. Kalau ubat-ubatan tu kita memang kena ikut jadual dia. Okey, contoh kalau macam suplemen vitamin, contoh selalu kalau macam untuk saya punya patient ataupun customer yang mula mencari vitamin yang datang ke farmasi, selalunya untuk permulaan ni, untuk kita kenalkan sesuatu benda baru ke dalam badan kita, saya akan advise untuk diorang amalkan setiap hari lah. Okay, ikut berapa kapsul, berapa kali sehari. And then mungkin selepas seminggu ke 2 minggu badan kita sudah mula adapt. Okay? Kita sudah mula terima kesan tu. Dan bagi untuk kita nak maintainkan keberkesanan dia tu, okay, mungkin anda boleh kurangkan mungkin 2 kali sehari. Yang sebelumnya ambil 3 kali, mungkin boleh kurang kepada 2 kali sehari. Tapi untuk sekarang puasa, okey, anda boleh ambil waktu sahur dan juga selepas berbuka. Itu bergantung kepada berapa frekuensi yang anda perlu ambil untuk satu hari. Okey, suplemen ni kat media sosial ada kadang-kadang ada isu sikit lah kan, tapi itu sebab mereka yang tak berdaftar dan sebagainya. Tapi kita nak dalam deal dekat sini kan, untuk kongsikan ialah supaya kita mengambil suplemen ni mengikut tanggungjawab kita juga, tidak makan ikut sesuka hati dan menyebabkan kerosakan pada organ kita yang lain. Okey, so sebenarnya kita tengok kepada dari mana anda dapat vitamin atau suplemen itu. Adakah daripada online ataupun daripada toko-toko jamu kan, ataupun daripada farmasi yang berdaftar itu sendiri. So lebih selamat apabila anda dapatkan consultation ataupun konsultasi daripada pakar kesihatan dahulu untuk memastikan adakah ia sesuai untuk anda ataupun tidak. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, daripada mana anda dapat? Adakah daripada tempat yang betul-betul berdaftar? Okey, and then kita tengok kepada produk itu sendiri. Adakah ia berdaftar? Dia ada registration nombor. Okey, ataupun anda sendiri boleh cek di laman website farmasi. Kita ada satu laman website iaitu anda boleh cek adakah ia betul-betul berdaftar ataupun tidak. Itulah salah satu cara untuk kita cek. Okey, ini contohnya lah kami kongsi pada anda laman sesama Watson ni anda boleh dapatkan semua suplemen. Ada promo saya difahamkan hari ini untuk betul ada Malaysia. Promo seperti yang akan tertera di skrin anda sebentar lagi. Kita ada promo untuk setiap produk Watsons brand. Kita ada calcium vitamin D, evening primrose oil dan juga omega 3 fish oil. Okey, baik, ringkas dan padat, terima kasih Fadila bersama kita hari ini selaku ahli farmasi Watson berkongsi berkenaan dengan produk-produk yang dikeluarkan dan juga promosi menarik di bawah Watson. Terima kasih Fadila sebelum kita hari ini. Terima kasih kerana menjemput saya. Sama-sama. Okey, kita nak